Okay. Ada tak guys Mumi? Seorang siapa kawan dia? Tolong WhatsApp dia, tolong masuk balik. Dia tak tahu sistem terus reject dia, tak tahu kenapa. Seorang Kais Mukmin tadi, kawan siapa? Tolong check dia dah masuk belum okay. Alright, jadi sudah dah dibaca apakah yang kita nak belajar hari ini. Dua objektif. Yang pertama 6.1 peranan air. Jadi objektif-objektif ni adalah apa yang perlu awak capai hari ini. Yang pertama 6.1 ni awak perlu memahami peranan air dalam menunjukkan keazidan dan kealkalian. Maksudnya bagaimana perlu adanya air barulah sifat asid dan alkali itu nampak. Okay. Dan yang kedua 6.2 mesti memahami nilai pH. Jadi ada dua objektif kita hari ini. Oh, ada tertinggal tadi. Dan kealkalian dalam dia ulang lah. Okay. Silap sikit situ. Okay. Jadi sebelum kita masuk kepada peranan air, kita kena berkenalan dulu dengan air. Air pula. Asid. Apa itu asid? Ini yang takrifan yang mudah tapi biasa yang susah pelajar nak jawab. Okay. Jadi awak perlu memahami betul-betul apa dia perkataan yang wajib ada. Jadi asid adalah bahan kimia, sesuatu bahan kimia yang mengayon. Jadi perkataan kat sini mengayon. Awak tak boleh guna perkataan lain. Contohnya larut ke perkataan seperti alamak. Pen cikgu tak fungsi pula. Okey. Tak boleh guna perkataan larut. Tak boleh. Mungkin awak pernah tengok kat mana-mana kan. So asid adalah sebatian yang larut dalam air. Tak boleh. Mesti guna perkataan mengayon. Jadi kita nak lihat apa maksud ayon. Mengayon apa? Okey, sebelum tu cikgu nak test. Namakan satu ayon yang awak tahu. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Satu contoh ayon yang awak tahu dah belajar dalam bab sebelum ini. Come on. Mengantuk lagi ke? Lithium itu. Ayon? Lithium. Lithium. Okay. Betul. So lithium ion. Alright. So Li plus. Okay, itu masuk ion lah. Kok lah ada yang lupa ion kan. Okay, jadi keywords dia kat situ mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Ion dalam air menghasilkan ion. Hello? Alamak. Cubaan. Dengar cikgu. Oh, dengar. Kenapa skrin dia blank Awak nampak blank ke? Ke nampak PowerPoint? Blank? Nampak PowerPoint? Okey, dah nampak. Nampak ya, nampak. Okey. Tak tahu kenapa sebab cikgu tukar laptop ni. Dah lama tak pakai ni. Okey, kita ulang balik.
Okey. Alright, contoh asid nitrik, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid fosforik. Okey. Jadi apakah maksud mengayon? Kita akan tengok kejap lagi. Alright, kat situ. Jadi dia ada pengelasan dia. Pengelasan jenis-jenis asid ini dinamakan kebesan asid. Bukan besan dalam keluarga tu. Kebesan asid. Iaitu yang pertama kita ada asid monoprotik. Yang kedua kita ada asid diprotik. Dan kita ada asid triprotik. Okey, jadi dalam buku teks rasanya guna monobase. Someone check monobase ataupun monoprotik diguna? Rasa monobase. Okey, mono maksud satu. Di ataupun dui maksudnya dua. Tri semua tahu. Tiga. Okey. Jadi apa 1, 2, 3 tu? Semasa dia mengayon dalam air, untuk mono dia hasilkan satu ion hidrogen. Ingat takrifan asid. Bahan kimia mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen H+. So, kalau satu je ion hidrogen dihasilkan, monoprotik ataupun monobase. Kalau dua, diprotik ataupun duibase. Kalau tiga, tribase ataupun triprotik. Okey, jelas kat situ. Kita lihat contoh dalam bentuk persamaan pengayonan. Okey. Jadi mungkin first time awak nampak kat sini. Ini namanya persamaan. Kenapa lah? Okey, persamaan peng. Dia ada kata kerja peng, an. Awak dah belajar, dah expert apa peng an tu kata kerja kan. Dia tak boleh awak bagi tahu ini persamaan ion. Salah. Okey, tak boleh just nyatakan ini adalah persamaan ion. Okey, jadi kat situ masuk asid tadi, bahan kimia, ini bahan kimia mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Jadi ini 1 mol ion hidrogen. Jadi monobase. Ini pun 1 monobase. Ini 2. Sebab apa 2? Sebab sini nak balancekan kan. Okey, macam ni. H2SO4 dia mengayon anak panah kepada ion hidrogen. Maksudnya ini terdiri daripada ion hidrogen dan juga ion sulfat. Okey, disebabkan sini ada 2H, kita kena balancekan. Jadi 2H. Jadi kat sini 2H+ itu adalah 2 mol ion hidrogen. Jadi dia adalah ion. Dia adalah asid diprotik. Okey. Asid sulfurik pula 3 mol ion hidrogen. Jadi dia adalah ion. Dia adalah asid triprotik ataupun tribase. Okey, jelas kat situ? Semua okey? Boleh? Ada soalan? Cikgu. Maksudnya dia punya charge tak berubah. Charge bilangannya yang mana? Gitu. Macam dia tak berubah. Dia tak akan berubah. Semuanya charge semua H+. Charge hidrogen positif 1. Kat sini bilangan mol. Awak dah belajar tak? Semua dah belajar sepatutnya. Bilangan mol ni kita nak balancekan kan? Sini ada 3H. Jadi kita kena letak 3H. Kalau awak tak letak 3H, tak balance persamaan tu. Ini contoh ni. Asid sulfurik ni. Kita balancekan bilangan hidrogen kiri 2, kanan 2. Kalau tak letak 2, tak balance lah. Charge tetap sama. Hidrogen tetap positif 1. Tak berubah. Okay? Okay, go. Okay. Alright, seterusnya sifat fizik asid masam. Okay. Seperti apa? Di rumah. Buah oren kan? Masam ataupun cuka. Mengakis. Okay, menukarkan kertas litmus biru lembap kepada merah. Asid biru litmus biru lembap kepada merah. Boleh mengalirkan arus elektrik dan nilai pH rendah daripada 7. Ini adalah sifat fizik. Okey, baru kita nak masuk kepada apa tu? 6.1 tadi. Peranan air. Okey. Jadi asid kalau tanpa air dia tak boleh tunjuk sifat dia. Dia perlukan air. Okay?
Oh, kita masuk takrifan base. Sorry. Cikgu baca tajuk pula tadi. Takrifan base dulu. Tadi asid. Kita dah perkenal dengan asid. Okey, ada siapa boleh ulang maksud asid? Sebatian? Cepat. Senyap je kelas saya ni. Kita ada 19 orang ni. Sebatian yang mengayon. Sebatian kimia. Ya, okey. Yang mengayon. Untuk menghasilkan ion hidrogen. Mengayon dalam apa? Air. Air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, terima kasih. Okey, so kawan dia base. Base adalah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Mana alkali? Alkali kat sini. Okey, kita tengok alkali sebab dia takrifan dia hampir sama. Bezanya bahan kimia ini mengayon dalam air juga menghasilkan ion hidroksida. Tadi hidrogen, asid. Jadi kalau menghasilkan ion hidroksida namanya alkali. Contoh NaOH mengayon jadi Na+, OH ini yang menyebabkan dia bersifat alkali. Lepas tu kita ada KOH. Nampak? So bahan-bahan ni mengayon dalam air menghasilkan ion hidroksida. Jadi kena jelas kat situ. Asid H+, alkali OH-. Okey, satu lagi base. Banyak asid lagi, alkali lagi, base lagi. Jadi cikgu explain apa beza dia. Okey, base bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Itu takrifan bagi base. Ada 3 takrifan awak kena tahu hari ni. Asid, base, alkali. Okey. Base ada larut, ada yang tidak larut dalam air. Ada yang larut dalam air. Kita tengok yang tak larut dalam air, awak kena ingat. Contoh base yang tidak larut dalam air, hidroksida ni maksudnya belakang dia ada OH. Hidroksida logam. Ini logam, Ca logam, Mg logam, Pb logam, Zn logam dan ion hidroksida. Sebab tu dipanggil hidroksida logam. Ini pula oksida. Sebab apa oksida? Logam ini telah bergabung dengan oksigen. Oksigen, logam. Oksigen, logam. Okey, jelas kat situ. Awak kena faham dari sekarang bila disebut hidroksida logam, maksudnya logam sebelah kiri, hidroksida OH sebelah kanan. Kalau oksida logam, kiri logam, kanan oksida, iaitu O. Okey, jadi ini adalah contoh base yang tak larut dalam air. Base yang larut dalam air disebut alkali. Jadi kalau secara matematik, cikgu boleh wakilkan sebagai gambar raja Venn. Dah belajar gambar raja Venn diagram? Betul tak ni? Dalam matematik dah belajar belum? Dah ikut. Dah Jadi kat luar kita letak base, betul tak ni? Cikgu, kenapa pen dia kadang-kadang tak muncul? Okey, base. Apa maksud dia situ? Dalam secara matematik. Dalam gambar raja Venn. Ada yang boleh jawab? Kelas? Nak kena tembak apa? Ada yang ngantuk lagi ke ni? Dah kata dah belajar tadi? Alkali? Ada alkali. Tak. Secara matematik. Alkali dan base sama. Macam mana ni kata dah belajar? Awak dah belajar subset belum? Alkali adalah subset bagi base. Tak apalah, nanti awak buka baliklah buku matematik awak tu Ini gambar raja Venn. Tak perlu hafal. Cikgu saja nak kaitkan dengan matematik. Maksudnya alkali ni sebenarnya base. Cuma dia adalah base yang larut dalam air. Bila base yang larut dalam air, kita tak sebut base. Kita sebut alkali. Okey, faham? Faham. Okey, base pula. Base bila sebut base ni, dia lebih kepada bahan itu bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jadi awak akan pening lah.
Sebab alkali ni sebenarnya base juga. Cuma dia lebih spesifik sebab dia larut dalam air. Yang tak larut dalam air ini semua cikgu bagi dah ni ya. Okey. Dalam konteks model jadi awak kena hafal lah. Hidroksida logam dan oksida logam terlibat. Jadi kita patah balik kepada alkali. Alkali adalah sebenarnya base. Jadi bahan kimia iaitu base yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida namanya alkali. Alright. Jadi 3 takrifan awak perlu jelas kat situ. Sebelum ni dalam sains menengah rendah awak jumpa alkali je. Base tak jumpa perkataan base. Okay. Jadi base dengan alkali ni sebenarnya adik-beradik. Okey, jadi sifat fizik alkali, ingat awak mesti pernah tertelan shampoo kan. Masa shampoo rambut tertelan rasa pahit. Walaupun shampoo tu perisa oren, tetap rasa pahit. Tak rasa oren pun. Betul tak? Okey, sendiri boleh ingat lah. Okey, jangan awak pergi test pula shampoo je lagi. Makan. Okey, sama juga mengakis. Tadi asid menukarkan litmus apa kepada apa kelas? Untuk asid? Biru ke merah. Okey, biru kepada merah. Okey, jangan lupa perkataan lembab kat situ Sebab apa lembab? Kita akan belajar kejap lagi peranan air. Kalau awak just uji dengan litmus merah yang kering terhadap alkali yang kering, tak ada respon. Tak ada tindak balas, tak ada perubahan. Perlu ada perkataan lembab kat situ. Okey, dia juga boleh mengalihkan arus elektrik sama macam asid. Nilai pH kalau asid kurang 7, untuk alkali lebih daripada 7. Okey, jadi ini antara kegunaan asid, base dan alkali. Okey, jadi awak boleh baca dalam konteks ada asid, baja, asid sulfurik pembuatan baja dan isi dalam bateri kereta. Tapi sekarang banyak guna bateri kering lah. Bila disebut bateri kering, tak guna asid lah. Tapi kalau sistem lama, kereta yang menggunakan bateri basah perlu diisi selalu dengan asid sulfurik. Okey, lepas tu kita ada pembuatan baja juga untuk ion, untuk amonia, ni amonia. Okey, asid nitrik membuat bahan letupan. NaOH pembuatan sabun, kita akan belajar nanti dalam bab seperti yang karbon ke apa. Okey, pembuatan minuman ringan, ubat antacid. Antacid ni untuk gastrik. Ada tak yang sakit gastrik? Kalau ada, awak pasti kenal dengan ubat ini. Magnesium hidroksida yang berwarna putih tu. Okey, bila rasa perut sakit je sebab disebabkan gastrik, kena makan ubat ni nak melegakan. Orang gastrik ni dia berlebihan asid. Okey, jadi bila ambil ubat antacid ni, dia mengurangkan asid dalam perut itu. Okey, kemudian ada di dapur masing-masing cuka. Awak tengok kat situ. Cuka itu bahannya adalah asid etanoid. Asid etanoid. Okey, kemudian ada dalam ubat gigi kalium hidroksida. Okey, tadi kita dah selesai berkenalan dengan tiga nama asid, base dan alkali. Okey, jadi kat sini kepentingan peranan air untuk sifat keasidan dan kealkalian. Okey, asid hanya menunjukkan sifat dia dengan kehadiran air. Contoh, kat sini kita tengok dalam next slide lah. Contoh, dalam keadaan kering, asid etanoid glacier ni maksudnya kering. Kering ataupun kontang. Kenapalah tak respon ni? Kontang. Okay, glacier tu maksudnya kontang, tak ada air. Jadi dalam keadaan kering, asid ni wujud dalam keadaan molekul. Okay, contoh, cikgu pergi sini dulu. Oh, tak ada. Okay, melukis jugalah. Okay, macam ni Katakan, okay, ini adalah HCl.
Okey, ini adalah propanon, bukan air. Propanon. Okey, jadi HCl ini kalau dia adalah kering, dia tak ada ion H+. Okey, sebab propanon ni dia bukan air. Sebaliknya, bila HCl dilarutkan dalam air, apa jadi pada asid tadi kelas? Dia mengion menghasilkan apa? H+. Okey, H+. Dan juga ion Cl-. Okey, itu beza dia. Jadi beza antara kes A dan kes B ni adalah kes A, asid ini HCl wujud dalam bentuk molekul dan tiada ion bergerak bebas. Dia masih dalam HCl. HCl tu maksudnya molekul lah. Okey, manakala dalam kes B ni dilarutkan dalam air, asid tadi mengion, menjadi ion. Ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni menentukan sifat asid. Okey, jelas kat situ Jadi point dia dalam keadaan kering, asid wujud dalam keadaan molekul. Glacial maksudnya kontang, kering. Dan tiada ion bergerak bebas. Cikgu highlight kat situ, gariskan kat situ. Okey. Asid larut dalam pelarut organik membentuk molekul. Maksudnya dalam pelarut organik seperti propanon cikgu tulis ni. Ni asid etanoik dan propanon. Okey, contoh hidrogen klorida dalam metil benzena. Okey. Ni cikgu guna propanon. Dalam keadaan metil benzena dia masih dalam keadaan molekul. Jadi bila dalam keadaan molekul, kita tengok tadi sifat asid boleh mengalihkan arus elektrik kan? Tetapi kalau kat sini dia dalam keadaan molekul, dia tak boleh mengalihkan arus elektrik sebab tiada ion bebas. Tiada ion bergerak bebas. Itu alasan dia. Okey. Jadi dalam air, molekul asid etanoik mengion menghasilkan ion hidrogen. Dalam contoh cikgu bagi contoh HCl sebab lebih mudah. Awak dah biasa dengan asid hidroklorik. Asid etanoik mungkin awak first time dengar. Asid etanoik CH3COOH. Lain sikit. Yang lain, asid lain semua H kat depan. Okey, ni nombor 5 baru contoh cikgu tunjuk tadi. Hidrogen klorida maksudnya HCl lah. HCl dalam air membentuk asid hidroklorik. Kalau dalam propanon tadi, dalam pelarut bukan air, dia masih dalam keadaan molekul HCl. Tak ada ion hidrogen. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan? Tak ada. Okey, jadi sama macam alkali. Kalau dalam kes asid, dia nak dia penting ion hidrogen untuk sifat asid. Alkali penting ion apa kelas? Untuk menunjukkan sifat alkali. OH Tengok tuan-tuan. Ion? OH minus. Okey, tepat. Okey, jadi perlu wujud OH minus baru dia menunjukkan sifat kealkalian dia. Okey, jadi contoh kat sini dalam keadaan kering sama je penjelasan dengan asid. Natrium hidroksida kalau dalam keadaan kering dia wujud dalam keadaan molekul dan tiada ion bergerak bebas. Okey, contoh dalam botol ni, dalam botol ada NaOH. Dia dalam keadaan serbuk ketulan. Awak keluarkan ketulan NaOH atas kertas turas, awak uji dengan litmus kering. Litmus merah kering. Okey, soalan cikgu. Merah. Kebetulan merah. Adakah litmus merah kering tadi, kertas litmus merah tadi boleh berubah menjadi biru? Tak. Tidak. Okey. Kenapa? Sebab bukan air. Sebab bukan air. Oh no! Tidak tepat. Okey.
Kerana tiada air. Bukan kerana bukan air. Kerana tidak wujud air. Limus merah ni kering. Jadi kita kena tukar kepada limus merah lembab. Okey. Lembab B ke P? Okey, jadi barulah limus merah lembab tadi bertukar menjadi biru. Itu kalau nak uji dengan litmus, kertas litmus lah. Okey. Jadi sama macam kes asid tadi. Dalam pelarut organik, dia adalah molekul. Maksudnya, amonia dalam keadaan kering ataupun dalam pelarut, dia masih lagi NH3. Okey. Kalium hidroksida, kalau dalam propanon, dia masih dalam KOH. Okey, tapi nombor 4. Dalam air, kalium hidroksida, bila kita larutkan dalam air, kalium hidroksida ni, bila dalam air, dia akan bentuk K+, dan satu lagi ion apa kelas? Kalium hidroksida? OH-. OH-. Okey, inilah menunjukkan sifat alkali. Berbalik kepada takrifan. Alkali, bahan kimia yang larut dalam air, menghasilkan ion hidroksida. Okey, so awak kena stick kepada takrifan. Takrifan alkali dan asid. Baru awak boleh nampak connection dia. Okey, jadi dalam keadaan yang kering tadi, dia tak boleh alihkan arus elektrik. Sebab apa tak boleh alihkan arus elektrik? Kerana tiada ion bergerak bebas. Okey, ini kita akan explain detail nantilah. Okey, dalam keadaan kering tiada ion bergerak bebas. Dalam keadaan yang ada air baru ada ion bebas. Inilah dia ion bebas. K+, OH- ni bebas. Dalam keadaan kering, dia tak bebas. KOH. Nampak kat situ? Ion terperangkap dalam satu badan KOH. Tak bebas. Okay? Manakala dalam air, dia bebas kepada K+ dan OH-. Jadi boleh mengalihkan arus elektrik. Alright. Okay. Jadi ini antara contoh perbandingan peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Okey, nampaknya objektif yang kedua saya tak sempat kot Cikgu pergi sikit saja. Okey, ini contoh asid dalam air mengion. Perbandingan dia menghasilkan ion hidrogen. Asid dalam propanon ni bukan pelarut air tapi dia adalah pelarut organik. Jadi dalam pelarut organik, HCl tidak menghasilkan ion hidrogen. Ingat balik masuk asid bila awak pening ingat balik masuk asid dia nak menghasilkan ion hidrogen. Jadi untuk asid dalam air dia menghasilkan ion hidrogen, jadi menunjukkan sifat asid. Kertas litmus biru lembab tukar merah. Okey, ini dalam propanon. Okey, dalam keadaan propanon litmus biru lembab tidak berubah sebab dalam propanon. Tapi kalau yang dalam ketulan tadi, cikgu cakap dalam ketulan, bila awak test dengan litmus biru lembab, dia akan menunjukkan sifat lah. Sebab lembab. Sekarang dia dalam propanon, dia tak mengion. Itu masalah dia. Okey, itu asid. Alkali pun sama. Sama je dia punya penjelasan. Okey, dalam keadaan kering ataupun dalam pelarut bukan organik, tidak mengion. Alright. Okey, ini eksperimen dia. Okey, ini amonia. Siapa tahu formula amonia? Ada yang tahu? Tadi cikgu dah tunjuk. Jadi amonia adalah NH3. Okey, kita tengok kat sini ada dua keadaan, bika A, bika B. Pelarut X, pelarut Y. Bahannya sama, amonia, NH3. Dalam pelarut X, kertas litmus merah bertukar biru. Ini menunjukkan sifat apa kelas? Menunjukkan sifat apa? Alkali. Litmus merah, okey. Manakala dalam pelarut B,
tiada perubahan, maka bukan sifat alkali. Soalannya, apakah pelarut A? H2O air. Air. Okey, jadi A ialah air. B? B? Pelarut organik. Pelarut organik. Okey. Pelarut organik. Kalau boleh bagi nama lagi bagus. Seperti metil benzena. Tadi ada propanon. Okey. Alright, kita 9.50. pH ni okey, nampaknya cikgu 6.2 cikgu perlu tangguhkan sebab tak sempat. Panjang juga sebab ada pengiraan. Okey. Jadi kita sambung untuk next class dan kita teruskan hari ini dengan quiz lah macam biasa. Nak uji sejauh mana awak faham Cuma kat sini okey, cikgu tunjuk sikit yang nilai pH sepatutnya awak dah tahu kan. Tengah adalah neutral, tengah adalah neutral. Kurang daripada 7 asid, atas daripada 7 alkali. Alright. Jadi mungkin ada soalan quiz berkaitan. Okay, ready? Untuk quiz kita hari ini. Alamak. Cikgu pun nak buka sesi. Alright, quiz kita get ready. Kita buat live quiz. Okay, ingat quiz ini dikira sebagai markah PBD penilaian bilik darjah. Okay, jadi kalau ada masalah internet slow ke, pastikan awak buat yang cikgu bagi kemudian. Ini live. Live tu nampak lebih seronok kan. Okay, yang kemudian cikgu akan share juga benda yang sama. Boleh ulang bagi yang dah buat. Okay, perhatikan di ruangan chat link quiznya. Okay. Nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Kita ada 9 minit lagi ni. Ngam untuk buat quiz. Siapakah yang akan menang hari ini? Okay, kita menunggu lagi. Okay, berapa orang dah? Baru 7. Mana lagi? 10. Baru 10. Mana lagi? 11. Baru 11. Baru 11. Mana lagi? 4 SE1, 4 SE2 dan 4 SP. Come on, baru 11. Kelas kita ada beberapa orang lagi. Okay, cikgu masih menunggu. Okay, 12. Baru 12. Ada lagi tak masuk ni. Kita ada Ikmal, Syakir, Adawiyah, Haikal, Syazana, Ammar, Fatul, Anurul Ashraf, Ahmad Emir, Alia, Syamil, Anik. Okay, Laileng, mana lagi?
lagi? Tak ada dah? Okay, kalau tak ada, kita start lah. Sekejap. Okay. Oh, dah. Okay, ready? 12 orang. Okay. Ready? Dah tak bergerak. Ya Allah. Tak bergerak pula. Hang je. Hang pula. Awak boleh dengar? Sekarang boleh dengar? Boleh. Awak boleh Boleh dengar. okey, cuma cikgu punya browser ni dia hang. Allah. Ya, harap bersabar. Masih hang lah. Task manager. Okay. Masih hang. Hai. Banyak gangguan ni. Task manager. Okey, Allah Akbar. Kenapa ini berlaku? Cikgu tak boleh nak klik. Browsernya hang. Okay, nampaknya kalau cikgu ni balik jadi problem ni kita pun ada 6 minit lagi. Sorry lah sebab hang terus. Kalau cikgu restart balik makan masa, jadi cikgu akan assign sebagai praktis lah. Jadi awak buat secara offline lah. Benda yang sama je. Awak buat secara offline. Boleh Cikgu akan bagi link je lagi. Cikgu lepas mungkin laptop ni panas. Okay. So kita berhenti awal sikit hari ni sebab cikgu nak settlekan ni. Cikgu akan share link dalam grup WhatsApp lah. Okay, ada apa-apa soalan? Lain hari ni cikgu akan bagi kejap lagi dalam grup. Tengah hang ni kena restart balik. Okay, kena restart balik baru muncul. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan kita tamatkan, tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asri dan tunggu link dua-dua link ya. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih kelas atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama semua.